Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya ke-96. Ampun Teku bertanya tentang pembelanjaan kerajaan negeri. Adakah pembelanjaan kerajaan negeri telah memperlihatkan kesan-kesan positif berikutan pembelanjaan berhemah dan berjimat cermat? Sila beri contoh pembandingan sebelum ini. Dan cara-cara untuk mengurangkan ketirisan dan bilakah kerajaan akan menggunakan sistem tender yang tidak berasaskan kaum. Ini pun soalan yang kali yang ketiga saya menjawab ya, dari penyoal yang sama. Jadi pertama, pembelanjaan kerajaan negeri adalah berdasarkan kemampuan berbelanja. Itu sebab kita ada balance budget, apa yang kita, dan kita mestilah juga mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan kos pembelanjaan. Kedua, kalau kita belanja, kita mesti kira belanja itu ialah value for money. Maknanya kita beli barang tu, kalau barang tu nilai RM100, mestilah kita beli yang bersesuaian dengan nilai RM100. Bukan beli barang RM100 tapi dibayar RM150. Itu kita akan pantau. Jadi, dan rekod pembelanjaan kerajaan negeri berjimat cermat telah dibuat, dan beberapa kajian pada 2008 sebanyak 2 juta dapat dikurangkan, dan ini ada asas kiraannya, dan antaranya apakah langkah-langkah, antara langkah-langkah untuk mengurangkan kos apa semua. Jadi sistem pembayaran secara online ialah satu sistem pembayaran yang mengurangkan kos. Maknanya dia punya account record tu dapat dikurangkan, a lot of saving. Dan kita juga pengurusan bangunan, juga macam mana kita nak mengurus bangunan supaya terdapat penjimatan dari segi elektrik, penggunaan air, dan juga penjimatan untuk pembaikan. Ini pun kita lakukan. Tapi untuk tahun hadapan ada cadangan daripada sumber manusia supaya kita memilih pegawai-pegawai yang punya kepakaran betul-betul untuk menjaga bangunan. Jadi bukan saja pegawai saja untuk melihat, tapi dia mempunyai kepakaran dalam penjagaan bangunan. Sebab penjagaan bangunan ini memerlukan beberapa pakaran, terutama lift, kos pembaikan lift, bumbung, air condition. Semua ni kalau dijaga dengan baik, lebih banyak pengurangan kos penyelenggaraan. Kedua, kita juga akan membuat perbincangan bagaimana untuk mengurangkan kos tenaga, energy saving. Dan ini beberapa syarikat telah datang untuk membuat beberapa cadangan. Antaranya dia cadangan yang kita telah terima. Dia kata dia akan jaga mengenai cost saving energy, dan katalah tahun ini kosnya ialah 1 juta, tapi kalau dia dapat kurangkan ke 700,000, tapi dia nak kongsi dengan kita hasil pengurangan tersebut. Maknanya 300,000, boleh jadi dia kata dia dapat 100,000 pada dia dan 200,000 bagi pada kita. Jadi kita tak payah bayar apa-apa, tapi itu caranya. Tapi itu kita kena kaji semula untuk tahu bagaimana cara yang terbaik untuk usaha-usaha mengurangkan menggunakan tenaga elektrik
kemudian memasukkan ataupun menggunakan green technology ataupun dipanggil dalam usaha penjagaan bangunan-bangunan. Soalan tambahan Tuan Speaker. Saya ingin bertanya, baru-baru ini Kerajaan Persekutuan telah mencadangkan supaya peruntukan ataupun bayaran atau yang digunakan dalam bidang hospitality ataupun untuk jamuan makan semua itu akan dikurangkan. Adakah kerajaan negeri juga melaksanakan langkah yang sedemikian untuk mengurangkan pembaziran dari segi aspek ini dan menjimatkan wang? Ada beberapa peraturan baru, tapi ini sedang, walaupun dia kecil, tapi saya kena saya dapati tiap-tiap ada upacara perayaan, ramai yang janji nak datang tapi akhirnya juga tidak datang. Maknanya daripada 500 orang yang datang, yang janji datang 500 orang, tapi 350 yang datang. Jadi saya telah bisikkan pada Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Sumber Manusia, siapa yang janji nak datang tapi dia tak datang, kita kenakan bayaran. Siapa yang datang dia tak kena bayaran, tapi siapa yang tak datang dia kena bayaran kepada kos untuk pembiayaan tersebut. Ini bukan saja dapat konsepnya bukan mengurangkan, tapi adalah tanggungjawab kita. Kalau kita dijemput untuk datang tapi kita tak datang, kos tu sudah termasuk dalam pengendalian kita. Jadi dengan cara itu kita juga telah dapat bukan saja menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka tak datang, kita dapat gunakan duit itu untuk kegunaan yang lain. Katalah bayangkan 30% orang tak datang, kos yang keseluruhan ialah 100,000, 30% orang tak datang, maknanya kos yang boleh kita dapat balik ialah 30,000. Jadi itu beberapa usaha. Jadi saya harap ahli Dewan Undangan Negeri faham tentang tindakan yang kita ambil. Sebab lagi kedua, saya juga ingin cadangkan kos-kos berbelanja, walaupun ada nampaknya masalah yang terbesar untuk Pakatan Rakyat dalam kerajaan negeri menjalankan rumah terbuka, makanan habis sebelum masa. Jadi itu saya tidak nak komplain, tapi saya nak kata itu kita boleh terima, tapi kita mesti penggunaan dia tu mesti kita jaga dengan rapi.